الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Yang hidup pasti akan mati. Itulah syarat kematian. Namun, adakah kita sudah bersedia dengan menghadapi kematian? Apa persediaan kita? 6 persediaan sebelum menghadapi kematian. Atau persiapan pertama yang perlu kita lakukan sebelum ajal datang menjemput ialah memperbanyakkan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala masih menerima taubat hambanya sebelum rohnya sampai ke tenggorokan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati umatnya agar sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Rasulullah yang lain yang bermaksud, orang yang bertaubat dari dosanya adalah seperti orang yang tidak punya dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Amalan atau persiapan yang kedua ialah membetulkan ibadah solat kita dan belajar untuk lebih khusyuk. Jangan kita selalu melambat-lambatkan solat, dan bagi lelaki, cuba untuk solat secara berjamaah di masjid ataupun di surau. Solat adalah amalan yang pertama disemak di hari akhirat nanti. Jika solat diterima, maka amalan lain juga akan diterima. Daripada Abu Hurairah, katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya amalan yang mula-mula sekali dihisapkan seseorang pada hari kiamat mengenainya ialah solatnya. Jika solatnya diterima, maka sesungguhnya beruntung dan berjayalah ia. Jika solatnya tidak diterima, maka kecewa dan rugilah ia. Seterusnya, menyelesaikan semua hutang-hutang. Roh seorang mukmin yang beriman ataupun roh seorang syuhada akan tergantung di antara langit dan bumi kerana hutangnya yang belum diselesaikan. Jadi janganlah kita menangguh-nangguh untuk membayar hutang. Apabila mempunyai wang yang secukupnya, maka teruslah kita membayarnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, roh seseorang mukmin itu tergantung-gantung, yakni dihalang daripada tempat yang mulia dengan sebab hutangnya, sehinggalah hutangnya itu dilunaskan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Seterusnya, perbanyakkan sedekah jariah. Termasuk dalam kategori sedekah jariah ialah harta yang diwakafkan, termasuk tanah, rumah, kebun atau yang lain-lainnya, untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Misalnya, seseorang mewakafkan bangunan untuk dijadikan sekolah, asrama, hospital, masjid dan yang seumpamanya. Mendirikan bangunan untuk kepentingan awam yang dihalalkan Islam juga dikira sedekah jariah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila seseorang itu mati, maka putuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang memberi faedah kepada orang lain, atau anak yang soleh yang berdoa untuk ibu bapa mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Persiapan kelima ialah ilmu yang bermanfaat, iaitu ilmu yang diajarkan ketika seseorang itu masih hidup dan dimanfaatkan pula oleh orang lain. Maka pahala mengajarkan ilmu itu berterusan kekal sehingga hari kiamat, selagi mana manusia dapat manfaat daripada ilmu yang diajarkan itu. Tidak kira sama ada ilmu daripada syarahan, penulisan kitab, akhbar atau majalah dan apa-apa rakaman dalam bentuk cetak atau elektronik, maka ia akan mendapat ganjaran berkekalan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesiapa yang mengajak ke jalan hidayah, maka baginya daripada pahala seperti pahala pengikutnya, dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka. Dan sesiapa yang mengajak ke jalan sesat, maka menanggung dosa sebanyak dosa-dosa pengikut dengan tidak mengurangi daripada dosa-dosa mereka sedikit pun. Yang terakhir ialah anak soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya, iaitu anak yang sentiasa mendoakan kesejahteraan kepada ibu bapa yang sudah meninggal. Doanya itu bukan sahaja sebagai rahmat ibu bapa yang masih hidup ataupun telah mati, tapi akan membawa kebaikan dan pahala besar kepada anak itu tersendiri. Antara doa yang baik untuk ibu bapa sesudah solat ialah Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi firli wali walidaini warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua ibu bapaku, serta cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurah kasih sayangnya yang memelihara mendidikku sejak kecil. Dan diakhiri dengan walil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ahya'i minhuma wal amwati birahmatika ya arhamar rahimin. Dan ampunilah dosa-dosa orang Islam, laki dan perempuan, dan dosa orang yang beriman, laki dan perempuan yang hidup dan mati, dengan kelimpahan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang tidak ada tarunya, tentang kelimpahan rahmat-Nya.